Assalamualaikum dan hai semua, welcome to Nas Winchester. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah subscribe kepada channel Nas Winchester dan juga kepada semua yang telah tekan butang join membership Gang Kliwon. You guys are the best. Pertama sekali aku nak ucapkan minta maaf sebab aku dah lama tak keluar video, sebab sejak kebelakangan ni memang aku banyak gila kerja dan aku tak sempat sangat lah nak buat secara jujur je aku beritahu korang Dan juga ada beberapa masalah lah sebab aku dah rekod tau satu video crime dengan satu video seram Kliwon tau. Okay, tapi bila aku nak edit balik kan guys, ada masalah pula video tu boleh pula tak ada suara. Aku tak tahu apa pasal lah, mungkin lah aku tak pasang mic tak on ke apa kan. Tapi itulah guys, aku terpaksa scrap semua video tu and aku nak kena record balik. So I'm so sorry guys, aku akan cuba yang terbaik lagi untuk korang semua. So tak nak muasa lagi, kita kembali lagi dengan segmen True Crime pada minggu ni, di mana hari ni aku nak cerita dekat korang kan, satu perempuan ni, satu Mak Saleh ni kan, aduhai, aku boleh kata dia ni adalah seorang perempuan. In fact dia ni juga kan, dia pernah berkahwin tau, tetapi dia ni ada satu masalah. Satu masalah di mana dia punya perangai ataupun dia punya sifat orang kata apa, dia ni senang cerita lah, dia ni mempunyai satu nafsu yang agak, aku boleh kata agak melangit guys. Korang akan tahulah macam mana tahap kenafsuan Minah ni guys. Okay, so tak nak memuasa lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Nama perempuan ni adalah Susan Smith ataupun nama sebenar dia adalah Susan Leigh Vaughan yang telah dilahirkan pada 26 September tahun 1971 di Union, South Carolina, Amerika Syarikat. Dia ni merupakan anak bongsu kepada 3 orang adik-beradik guys. Okay, dan ibu bapa dia pula pada time tu boleh pula bercerai semasa si Susan ni berusia 7 tahun. Memang malang gila lah Minah ni Dan tak lama selepas perceraian ibu bapa dia kan, bapa Susan ni dia telah membunuh diri pula guys. Nampak malang tak malang Dan kemudian ibu Susan pula, iaitu Linda, pada kemudiannya telah mengahwini dengan seorang ahli perniagaan ataupun businessman yang bernama Russell. So time tu keadaan tersebut menyebabkan si Susan ni semakin berasa tertekan dan juga kecewa guys. Siapalah takkan rasa kecewa kan, confirm stres punya lah. Yelah, rumah tangga dah slowly nak berkecai tau. Aduh, kesian juga kan bila fikir balik Minah ni kan. Dan sampai ke satu tahap Susan ni dia pernah untuk melakukan beberapa percubaan untuk membunuh diri hanya pada usianya 13 tahun guys. Okay, itu masalah tau, bila diorang ni ada masalah rumah tangga daripada kecil lagi, dia akan efek diorang punya minda, diorang punya perangai semua kan. Dia akan efek tau, sampaikan macam Minah ni dia nak bunuh diri guys. Kemudian apabila si Susan ni dia dah mencecah 16 tahun kan, dia ni pula mula telah dicabut oleh Russell guys. Okay, nama penuh dia adalah Russell Beth. So si Susan yang enggan untuk mendiamkan diri, dia telah menyebarkan perkara itu kepada Linda dan juga Jabatan Kerja Sosial. Sebab yalah, come on lah, umur 16 tahun kena cabul pula guys dengan laki mak dia ni kan. So disebabkan itu si Russell ni pun telah dipindahkan daripada rumah mereka tersebut buat sementara waktu Okay, bukan selama-lamanya tapi sementara waktu dan pada masa yang sama, si Susan ni pula dia telah ditegur oleh mak dia Linda kerana mendedahkan perkara sedemikian kepada pihak umum. So dekat sini jelas sekali lah bahawa si Linda ni kan, dia lebih risau tentang maruah dia daripada maruah anak dia sendiri guys. Masalah juga mak dia ni kan. So selepas beberapa sesi kaunseling yang dilakukan, Russell dia telah dibenarkan untuk kembali pulang ke rumah mereka. Aku tak tahu macam mana itu boleh terjadi Okay, dan dia, si Russell ni, dia tidak pernah pun berasa serik telah mencabul Susan secara berterusan. Pada musim panas tahun 1988, Susan yang bekerja di sebuah kedai runcit ada menjalinkan hubungan secara seksual dengan bukan seorang, bukan dua orang, tetapi 3 orang lelaki dan salah seorang lelaki tersebut termasuklah Russell sendiri guys. Ini pun lagi satu, tak tahu macam mana itu boleh terjadi, tapi itulah dia guys. Okay, dan 2 lagi lelaki pula merupakan suami orang dan juga rakan sekerjanya. Dahsyat tak dahsyat Susan ni Okay, dia boleh lakukan hubungan intim dengan orang di sekeliling dia. Memang lain macam doh Susan. Hang ni hebat betul lah.
Sehinggalah pada satu masa ni, Susan dia telah mengandungkan anak kepada si laki suami orang tu telah pun mengalami keguguran. Dan selepas lelaki itu mengetahui tentang kandungan, dia bertindak untuk memutuskan hubungannya bersama Susan. Maka Susan sebabkan itu dia telah mengalami kemurungan guys. Kemurungan yang agak teruk. Dia cuba untuk membunuh diri dia lagi sekali guys, dengan menelan pil aspirin dan juga Tylenol secara dalam kuantiti yang banyak. Namun mujurlah nasib baiklah dia ni sempat diselamatkan. Dan beberapa tahun kemudian, Susan akhirnya dia telah mendirikan rumah tangga dengan mengahwini rakan sekolahnya yang bernama David Smith. Pasangan tersebut telah pun berkahwin pada bulan Mac 1941. Sebaik sahaja Susan telah mengandungkan anak pertama mereka, di mana 7 bulan kemudian lahirlah anak mereka, seorang anak lelaki yang bernama Michael Daniel Smith. Dan macam biasa pada mulanya kan, lepas diorang kahwin ni, kehidupan Susan dan juga David ni sangatlah bahagia tau. Okey, walau bagaimanapun lama kelamaan hubungan mereka berdua mula menjadi retak, okey, ekoran selepas mereka mengalami pelbagai masalah, terutama dia masalah kewangan. So sewaktu dalam tempoh krisis bersama si David ni, Susan dia mengambil peluang untuk kembali bersama dengan bekas teman lelaki dia guys. Dia dah mula buat perangai kat sini So pada bulan November 1992, Susan dia telah mengandungkan anak kedua untuk David. Cumanya pada masa ini giliran David pula mengambil kesempatan untuk melakukan skandal dengan rakan sekerjanya. Sama juga 2 kali 5 lah perangai 2 ekor mangkuk ayun Kemudian pada tahun 1993, Susan dan David akhirnya telah membuat keputusan untuk berpisah, iaitu tidak lama selepas kelahiran anak kedua mereka yang diberikan nama sebagai Alexander. Dan Susan seterusnya, dia masih lagi meneruskan dengan perangai malaunnya ni. Dia mula menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki yang bernama Tom Findlay, iaitu seorang lelaki kaya raya yang merupakan anak kepada majikan Susan ni sendiri guys. Lain macam aku rasa member kan, dia nak main kabel lah pelik betul aku. So si Susan ni kan, time tu kan dia sudah pasang niat ataupun pasang dia punya angan dia untuk berkahwin dengan Tom tau. Dan dia juga telah tekad untuk memfailkan penceraian terhadap David. Walau bagaimanapun, inilah dia, angan-angan si Susan tu kan tidak kesampaian guys, apabila Tom langsung tidak berhasrat untuk meneruskan perhubungan mereka berdua. Okey, kenapa? Ini berikutan si Tom ni dia enggan untuk menjalankan tanggungjawabnya untuk membesarkan anak-anak Susan. Mungkinlah si Tom ni anak kaya raya, mungkin busy kan, nak pergi travel lah, main golf lah, mancing ini, mancing sana kan. Mungkin lah kot memang busy nak besarkan anak-anak si Susan ni. Dan selain itu guys, bukan itu sahaja tau. Bukan sebab nak membesarkan anak-anak si Susan ni yang menghalang Tom untuk berkahwin dengan si Susan ni tau. Okey, sebab dia pun telah melihat sendiri aksi si Susan ni bercumbu bersama suami orang di dalam tub mandi pada sebuah majlis parti guys. Nampak je ni. Si Susan. So, selepas itu, lepas kejadian aksi-aksi dalam tak mandi itu, Tom dia telah menulis sepucuk surat yang dikirimkan kepada Susan, di mana Tom dia memberitahu, jika awak ingin bersama dengan lelaki baik seperti saya pada satu hari nanti, awak ini perlu berubah menjadi seorang wanita yang baik. Wanita yang baik tidak akan tidur dengan suami orang. Itulah kata-kata yang telah dituliskan oleh Tom dalam pucuk surat tersebut. Member sudah patah hati guys. Kenyataan itu sememangnya lah sukar untuk diterima dekat Susan ni, which aku pun tak tahulah. Dia ni tak payah nak bajet baik sangat, okey, tak boleh terima bagai semua kan. Okey, dan bukan sebab surat tersebut tau sebenarnya. Tapi sebaliknya sebab dia ni begitu obses dengan si Tom ni tau. Okey, mungkinlah tak tahulah dia obses dengan Tom, mungkin dia terlampau handsome ke, ataupun banyak duit ke apa kan. Okey, so demi meraih simpati dekat si Tom ni, Susan dia telah membuat pengakuan tentang dirinya yang masih dicabul oleh Russell Beth, iaitu lelaki mak dia Linda tu. Dan itulah dia guys, bila dia dah buat plan macam tu, bila plan tak jadi, member sudah pisang lah. Okey, apabila cerita dia berkenaan dengan itu langsung tidak diendahkan oleh Tom, Susan dia pula memberitahu bahawa dia ada menjalinkan hubungan sulit dengan bapa
Tom guys. Lain macam game si Susan ni dia punya dia punya nafsu aku tak tahulah pelik gila bai. Dia macam-macam dia akan buat apa sahaja untuk memuaskan nafsu dia. Tak kisahlah nafsu itu ke ini ke apa kan. Yang penting dia kena dapat tahu. So ini masalah si Susan ni tahu. So disebabkan itu si Tom ni dia memang rasa terkejut tahu. So dia ni bertindak untuk semakin menjauhkan diri dia daripada si Susan ni. Dan apabila Susan pula dia sedar yang dia punya taktik, semua taktik dia tak menjadi, Susan dia telah menukar ceritanya dengan mendakwa bahawa pengakuannya itu adalah sekadar pembohongan semata-mata. Nak buat baik pula dah si Mina ni kan. Tom bagaimanapun kekal dengan pendiriannya untuk tidak sesekali terpedaya dengan Susan. Sebab Tom Finlay ni memang adalah seorang lelaki yang baik tu. Dia memang sedang mencari wanita yang boleh menjadi teman hidup dia lah, yang boleh kahwin semua, yang ada keluarga semua kan. Tapi bila dah dapat tahu background latar belakang si Susan ni, member memang takut lah cerita dia kan. Better je pergi main golf, betul tak? Hinggalah pada 25 Oktober 1994, Susan ni yang sudah pun berusia 21 tahun pada time tu time tu kan dia ada membuat laporan tentang kehilangan dua orang anak lelakinya guys, akibat telah diculik oleh seorang lelaki berkulit hitam. Malang betul kan hidup si Susan ni kan. So susulan dakwaan dia itu, pihak berkuasa memanglah tanpa membuang masa terus menjalankan operasi pencarian. Namun akhirnya mereka gagal untuk menemui sebarang petunjuk. Memang pihak berkuasa pun macam kesian lah dekat si Susan ni kan. Macam malang betul hidup kau ni kan. Diorang pun tak tahu cerita si Susan ni, tapi diorang rasa sedih sebab mereka tak dapat nak jumpa dua orang anak si Susan ni guys. Dah lah kecil lagi. Memang sedih gila weh. So selepas pihak berkuasa macam gagal untuk menjumpai anak-anak si Susan ni, Susan ni hanya mampu untuk menangis di depan pihak media merayu agar Michael dan Alexander dikembalikan. Bagaimanapun guys, 9 hari kemudian, pihak polis mula meragui Susan susulan mendapati bahawa keterangan yang diberikannya itu langsung tak konsisten guys. Polis dah rasa macam there is something fishy about you lah lady kan. Dia dah rasa macam hang ni macam membongak je dengan kita orang ni kan. So polis pun apa lagi siasat dengan lebih mendalam lagi lah dekat si Susan ni kan. So selepas ditekan oleh pihak polis secara berterusan, Susan akhirnya telah membuat pengakuan bahawa cerita tentang penculikan lelaki berkulit hitam tersebut adalah palsu semata-mata guys. Member kencing pihak polis. Dan apa yang berlaku sebaliknya adalah dia sendiri, Susan ni seorang mak, dia telah melemaskan anak-anaknya itu dengan menolak keretanya masuk ke dalam sebuah tasik. Iblis betul lah kau ni Susan. Dan pihak polis pada kemudiannya, mereka telah menemui mayat mangsa di dalam tasik seperti yang telah didakwa oleh Susan sendiri. Dan berdasarkan laporan bedah siasat, Michael dan Alexander dilemaskan secara hidup-hidup oleh Susan guys. Apa salah dua orang insan tersebut yang baru sahaja nak tengok dunia, end up disebabkan nafsu ibu mereka sendiri telah membuatkan mereka menemui ajal. So selepas itu telah terjadi, apakah motif sebenarnya si Susan ni kan? So motif pembunuhan anak-anak iaitu adalah disebabkan si Susan Malaon ni dia benar-benar berharap agar Tom Finlay akan kembali ke pangkuan dia. Dan menerusi pembicaraan kes, Susan yang didapati bersalah atas 2 kesalahan membunuh dan juga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi setiap pertuduhannya itu. Dan dia ni hanya layak untuk parol pada tahun 2025 nanti, iaitu semasa usianya 53 tahun. Dan sewaktu si Susan ni tengah meringkuk dalam penjara kan, terdapat 2 orang pengawal penjara kat situ telah dihukum kerana melakukan hubungan seksual dengannya. Bebal lah aku cakap so perkara itu terbongkar selepas Susan ni dia telah dilaporkan mengidap penyakit kelamin. Mendapatlah korang. So itulah dia guys, kisah true crime untuk hari ni, di mana seorang wanita mempunyai nafsu yang memang melangit punya cerita kan. Sanggup buat apa sahaja demi memuaskan nafsu dia, sehingga dia sanggup untuk membunuh 2 orang anak dia sendiri guys.
Mula-mula boleh dapat tahu dia punya latar belakang ni kan. Dia punya yalah rumah tangga yang agak berkecai kan. Ibu bapa bercerai, lepas tu bapak dia meninggal dunia, and then mak dia pula ada lelaki yang tak boleh pakai, yang telah mencabul si Susan ni daripada kecil lagi. But end up yalah, bila dia mempunyai satu background kan, itulah dia pasal kes-kes true crime dekat US ke dekat negara-negara barat ni semua kan. Mostly lah yang macam bukan serial killer tapi ada kes pembunuhan macam ni kan. Dia ada orang kata apa, latar belakang yang agak gelap yang telah membentukkan mereka untuk menjadi orang-orang yang macam ni tau. Okay, mungkin dia ada impact dia punya minda, dia punya mental, dia punya perwatakan semua berubah 180 degrees, 180 darjah tau. Okay, mungkin pada awalnya diorang ni macam orang biasa, orang baik semua kan, orang yang bertamadun orang kata kan. Tapi bila benda-benda macam ni dah jadi kat diorang, somehow dia telah mengubah mereka tau menjadi, aku tak tahulah macam kes Susan ni kan. Aku tak tahu lah. Aku just speechless bila aku baca pasal cerita ni. Mula-mula aku kesian dekat dia tau. Okay, but lama-lama bila dah dive deeper into the story kan, dia dah mula ada hubungan dengan lelaki ni, lelaki tu, dengan lelaki yang telah mencabul dia. Ada sempat pula ada hubungan dengan dia, rakan sekerja dia semua kan. Dia cuba mengorak pula dengan anak orang kaya kan. But then itulah, demi dia nak dia punya, ataupun demi mendapat kepuasan nafsu dia ataupun whatever yang dia nak, especially dekat Tom Finlay yang anak orang kaya ni kan, sanggup untuk membunuh anak sendiri which is bagi aku memang tiada keampunan lah orang kata Okay guys, so aku berharap kita semua akan dijauhkan lah daripada perkara-perkara begini berlaku kat kita semua sebab memang tak manis guys. So aku berdoa lah yang kita semua akan dilindungi lah daripada benda-benda yang begitu menakutkan macam ni berlaku tau. Okay, so aku harap korang enjoy dengan video aku hari ni, and aku nak minta maaf jika ada sebarang kesilapan ataupun kekurangan. Cuma aku nak cakap ribuan terima kasih and minta maaf sebab aku agak lama tak keluar video. Okay, seram Kliwon aku nak kena record balik sebab ada problem sikit dengan video tu, macam mana aku explain dekat awal-awal video tadi kan. But yes, aku akan cuba yang terbaik untuk korang semua. You guys are the best. Stay safe, stay healthy guys. Never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye.